Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami ada di bait-Mu ya Tuhan, melakukan ibadah, memuji, menyembah-Mu. Bahkan saatnya kini kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk tahun baru yang telah kami rayakan bersama-sama, yang juga Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami rindu agar kami semakin menjadi terang-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Mimbar kami adalah di tempat di mana kami bekerja, karena di sanalah banyak orang yang berelasi dengan kami, melihat kami, dan menantikan hidup kami yang semakin menerangi kegelapan dunia ini. Bersabdalah pada kami ya Bapa, karena kami telah siap mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan hamba berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. 早上好，弟兄姐妹们， Kyunghi ya. 恭喜大家！ Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan kita bertema Let your work be your light. 今天早上的主题是让你的工作成为你的光， Atau biarlah kiranya pekerjaanmu menjadi terang. 就是让你的工作成为你的光。 Nats Alkitab hari ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 12 akan dibacakan terlebih dahulu dalam bahasa Mandarin. 经文起自于彼得前书2章11到12节，我们将用中文念。亲爱的弟兄啊，你们是克里，是积极的。我劝你们要禁戒肉体的私意，这私意是以灵魂征战的。你们在外邦人中应当品行端正，叫那些毁谤你们是作恶的，因看见你们的好行为，便在鉴察的日子归荣耀给神。 Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Kristus, 我所爱在基督里面的弟兄姐妹们， suatu saat seorang karyawan Kristen sedang termangu-mangu di hadapan handphonenya. 有一天呢，有一个基督徒的员工正在发呆，看着他的手机。 Ia menatap ponselnya di tempat parkiran karena ada pesan dari atasannya. 他在停车场看着他的手机，因为他收来一个从他的上司寄给他的短信。 Pesan itu berbunyi, kita butuh laporan yang disesuaikan, yang diubah sedikit-sedikitlah. 他的短信写着：“我们需要对那份财务报告进行一点的调整。” Kamu harus membuatkan laporan yang palsu ini kalau kamu ingin bekerja di sini terus-menerus. 如果你要继续在这里工作的话，你就要做这个假的财务报告。 Ingat masa depanmu masih panjang, kamu punya istri, punya anak-anak. 你要记得你的前途还很长，你有老婆孩子。 Kalau kamu ingin sukses, kamu harus mengikuti cara bermain di perusahaan ini. 如果你想要成功的话，你就要懂得这个公司的游戏规则。 Bapak Ibu Saudara, orang Kristen ini sudah bekerja di perusahaan itu selama 8 tahun. 亲爱的弟兄姐妹，这个基督徒已经在这个公司工作了8年， Ia juga adalah seorang pelayan di gereja. 他也是在教会有服侍， Ia pemimpin keluarga yang baik. 他是家庭中的好的家庭领袖， Ia tidak pernah menyangkal imannya. 他也不曾否认过他的信仰。 Tetapi hari itu, di parkiran itu Bapak Ibu, 但是那天在那个停车场， ia merasa seperti sedang diancam, sedang berdiri di tepi jurang kebinasaan. 他仿佛被威胁，感觉自己站在一个灭亡的深渊边缘。 Di satu sisi ada kenaikan jabatan, ada stabilitas ekonomi, sekolah anak-anak yang bisa menjulang tinggi. 在一边呢，他的职位可以晋升，他的经济也能够稳定，孩子的教育也能够变得更好，等等。 Dan bahkan masa depan keluarga yang terjamin. 甚至他的家庭也有了保障。 Karir dan ekonominya bisa naik menanjak tajam kalau ia kompromi membuat laporan palsu.
如果他妥协了，做那份假的财务报告，那么他的事业就能够晋升。 Namun di sisi yang lain Bapak Ibu, ada integritas, ada hati nurani, ada kesetiaan kepada Kristus yang akan ia pertaruhkan atau ia gadaikan. 可是，在另一边呢，有他自己的诚心、他的良心，还有他的对基督的忠诚，他必须摆上这一切成为代价。 Ia berkata dalam hatinya, ya Tuhan, apa yang harus kuperbuat? Kalau aku menerima tugas ini, apa bedanya aku dengan dunia ini? 他在心里说：“主啊，我该怎么办？如果我接受这份任务，我和世界的人有什么分别呢？” Pergumulan batin itu tiba-tiba muncul Bapak Ibu. 突然发生了这样的内心挣扎， Padahal tidak ada yang mengancam untuk memenjarakannya. 即便没有人威胁他，要他下到监狱， Tidak ada pedang yang terhunus di lehernya. 也没有刀架在他的脖子上。 Tapi hari itu ia merasa ada sesuatu yang lebih halus menyayat-nyayat dadanya. 但是那一天，他感到了有很细微的东西正在切割他的心。 Ada tekanan sistem yang kotor di tempat pekerjaannya. 在他的工作的地方，有那些已经被污染的系统正在影响他， Ada tekanan biasa bermain kotor di perusahaannya. 有那些误会的制度的压力在他的工作的地方， Tekanan untuk menjadi seperti serupa dunia ini. 那些压力要他与世界同流合污。 Dan seringkali meskipun itu kelihatannya kecil dan sederhana, 虽然看起来很微小、很简单， namun itulah yang paling berbahaya menggerogoti iman dan kehidupan seorang percaya. 但是这样的事确切非常的重要，他们能够吞噬我们身为信徒的信仰。 Orang Kristen ini tidak diminta untuk menyangkal Kristus secara terbuka. 我们身为信徒，没有被要求公开的否认我们的信仰。 Perusahaannya hanya meminta dia untuk jangan terlalu idealis lah. 公司只要他不要太理想化， Cincailah, jangan terlalu rohani lah. 随便一点，不要太属灵， Jangan terlalu lihat berbeda lah. 不要太与众不同， Sedikit saja lebih fleksibel. 可以更灵活一点。 Lebih realistis karena kamu butuh uang. 对待金钱要更现实一点， Kamu nggak harus jadi hitam. 你不一定要变成黑， Tapi jadi abu-abu kan lumayan. 但是你可以变成灰色。 Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Berapa banyak orang Kristen hari ini hidup dalam tekanan-tekanan seperti itu. 今天有多少的基督徒活在这样的压力当中呢？ Terlebih lagi di era persaingan ekonomi yang sangat kuat hari ini. 更何况今天有那么激烈的经济竞争， Tekanan ekonomi dan kebutuhan hidup yang semakin meninggi membuat orang berlomba-lomba untuk mencari dan mencari. 我们因为经济压力越来越沉重，让我们试着寻找更多的金钱。 Coba Bapak Ibu bayangkan orang Kristen tadi. 你们想象一下，刚才那位基督徒， Bayangkan kalau saudara yang ada pada posisi orang Kristen itu. 想象如果你站在他的位置上， Apa pilihan yang Bapak Ibu buat? 你将做出怎么样的选择呢？ Bagaimana pikiran Bapak Ibu dan saya di saat menerima tantangan seperti ini? 你和我面对这样的挑战，会怎么样的选择呢？ Tantangan untuk menuruti sistem perusahaan dan dunia ini. 挑战我们要顺服这个世界的制度， Dengan hasil yang menyenangkan. 有一个可以企业自己心意的 Anda 结果。 bisa berprestasi dan mendapatkan banyak uang. 你可以有成就，可以获得很多的金钱， Atau di sisi lain mengikuti apa yang Kristus mau. 或者在另一边，你顺服耶稣的旨意， Tidak berkompromi. 不妥协。 Namun ancamannya adalah jabatannya terancam. 但是你的职位可能被威胁， Promosi tertunda. 你可能职位不能上升， Keuntungan berkurang. 可能你的利益会减少， Dan berbagai macam kerugian lainnya. 可能你有很多的亏损。 Tidak mudah bukan? 这的确很不 Tidak 容易， mudah.
很不容易。 Saya pernah mengalami sebuah tekanan seperti itu Bapak Ibu. 我也曾经面对这样的压力， Sebagai seorang hamba Tuhan, 成为一个上帝的仆人。 saya bukan saja orang Kristen tapi hamba Tuhan. 我不只是一个基督徒， Saya 我也是上帝的仆人。 harus menjalankan hidup saya sesuai nilai-nilai Kristiani dan nilai-nilai seorang hamba Tuhan. 我必须过着我的生活，按照基督信仰的原则，还有上帝仆人的原则。 Ada beberapa jemaat yang menawarkan dan bertanya meminta nomor rekening saya. 有几个会友呢，他们向我讨我的银行户口号码。 Jemaat yang saya gembalakan meminta nomor rekening saya Bapak Ibu. 那些会友想要我的银行户口， Saya tanya untuk apa Pak? 我问他们：你们要来做什么呢？ Saya tergerak memberikan persembahan kepadamu sebulan sekali. 他说：我有感动，要奉献金钱，每个月一次给牧师。 Menggiurkan bukan Bapak Ibu? 多么的诱惑人啊！ Bukan hanya satu jemaat yang menanyakan, ada beberapa jemaat meminta nomor rekening saya. 不只是一个会友，有很多会友也是要了我的银行户口号码。 Ketika mendengar itu saya dan Bapak Ibu sama Bapak Ibu. 我听到这件事，我和你的感觉是一样的。 Bapak Ibu suka duit, saya juga suka duit. 你们喜欢金钱，我也喜欢金钱。 Mendengar uang yang akan masuk ke rekening, siapa yang gak suka? 听到有钱要转到我的户口，谁不喜欢呢？ Kalau kita gak suka uang, kita aneh. 如果我们不喜欢，那我们就很奇怪 Tapi 了。 saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu 但是我要告诉大家， bahwa suka uang dan cinta uang itu beda. 喜欢钱和爱钱是不一样的。 Meskipun kadang-kala bedanya tipis. 其实有时候它的分别很少， Saya bergumul. 我很挣扎， Kasih enggak? Kasih enggak? 要给他这个我的户口吗？ Ingat loh, saya di awal ketika pelayanan itu gereja sudah membekali saya dengan modal untuk hidup. 其实一开始我服侍的时候，教会已经给了我一些钱，让我可以过生活。 Gereja sudah memberikan saya honor yang cukup. 教会给我的俸禄也是足够的。 Lalu ada yang menawarkan saya untuk memberikan secara pribadi. 然后有人要给我钱， Hati saya berdebar Bapak Ibu. 我的心跳得很快。 Saya mau membalas apa WA ini. 我要怎么样回复他的短信呢？ Namun setelah saya berdoa, 但是我祷告之后， saya memutuskan untuk menjawab, maaf ya Pak, saya tidak akan memberikan nomor rekening saya. 我决定回复他：对不起，先生，我不会给你我的银行户口号 Karena 码， saya hamba Tuhan, bukan hamba uang. 因为我是上帝的仆人，不是金钱的仆人。 Anda jemaat saya punya kewajiban untuk melayani Anda. 你是我的会友，我有责任服侍你。 Kalau Anda mau mempersembahkan, serahkanlah ke gereja. 如果你想要奉献的，你就奉献给教会吧。 Sebelum menjawab itu berat rasanya Bapak Ibu. 在我回复之前，我的心感到很沉重。 Tapi setelah saya menjawabnya, saya mengalami sebuah sukacita yang luar biasa. 但是回复之后呢，我感到深深的喜乐。 Saya memastikan diri saya tetap pada posisi sebagai seorang hamba Allah, bukan hamba uang. 我已经确认了我自己的位置，我是上帝的仆人，不是金钱的仆人。 Saya tetap bisa memposisikan diri saya sebagai gembala jemaat tersebut yang bisa menegur dia kapanpun. 我仍然是那个会友的牧者，我什么时候都可以指责他。 Kebayang kalau saya terima Bapak Ibu, 你们想象一下，如果我收了他的钱， setiap bulan saya akan periksa mutasi masuk di rekening saya. 每一天、每一个月，可能我会查看那些钱已经汇给我了吗？ Kok Bapak A belum transfer? A 先生怎么还没有汇款给我呢？ Bapak B belum transfer? B 先生还没有汇款给我呢。 Hidup saya akan dipusingkan dengan melihat yang sudah transfer atau belum. 我的生活就被这些烦恼所困扰。 Bapak Ibu Saudara, 亲爱的弟兄姐妹， pemuda Kristen tadi, anak muda Kristen tadi, orang Kristen tadi 刚才那位基督徒青年 mengalami hal yang sama. 面临同样的一个问题， Pernahkah Bapak Ibu mengalami hal yang sama? 你们曾经面对一样的问题吗？ Berhadapan dengan tawaran keuntungan besar, 面对那个有大利益的诱惑， tetapi berkompromi dengan dosa. 但是要以罪恶妥协。
Pernahkah Bapak Ibu Saudara berhadapan dengan tugas yang berlawanan dengan hukum dan firman Allah? 你们面对过那些要你做的任务，但是是违背上帝的律法的吗？ Demi sebuah keuntungan uang ataupun karir yang semakin meninggi. 为了我们自己的利益，或者我们可以升职。 Sekali lagi itu tidak mudah. Tidak mudah Bapak Ibu. 我再一次告诉我们，这真的很不容易。 Kenapa Bapak Ibu? 为什么呢？ Karena nggak ada yang tahu. 因为没有人 Nggak 晓 ada yang 得， lihat. 没有人看到。 Di gereja saya tidak ada aturan juga untuk menolak rekening yang ditawarkan. 我的教会也没有规定我们牧师是不可以从会友收钱的。 Tapi saya memposisikan diri sebagai seorang Kristen dan seorang hamba Tuhan. 但是我的位置，我是一个信徒，我也是上帝的仆人。 Seringkali kita tidak dianiaya oleh pedang Bapak Ibu. 很多时候，我们不是被刀所逼迫的， Tapi bagaimana orang yang kerja di kantor pemerintahan? 但是对那些在政府部门做工的人怎么办呢？ Di perusahaan besar, 在大型的企业 bisnis keluarga, 或者家族的生意， di dunia profesional, 在专业的领域当中， sebagai orang tua di hadapan generasi muda. 在一个长辈在我们的小辈的当中， Pernahkah kita untuk sejenak mengatakan bahwa aku anak Tuhan? 我们可否说我就是上帝的孩子？ Aku orang percaya 我是信徒， yang sudah diselamatkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus, 因基督的死与复活拯救了我。 yang sudah diberikan masa depan yang pasti, 上帝已经赐给我们一个确定的未来， yang harus bertindak sesuai dengan apa yang menjadi identitas diri saya. 我们必须行事按照我们的身份。 Bapak Ibu Saudara, 亲爱的弟兄姐妹， disinilah kita menemukan bahwa pergumulan kita hari ini tidak jauh berbeda dengan jemaat mula-mula yang menerima surat dari Rasul Petrus. 我们可以看到我们今天的挣扎与当年收到使徒彼得书信的初代教会没有什么不同。 Jemaat mula-mula hidup sebagai minoritas di bawah kekuasaan Romawi, Bapak Ibu. 初代教会是少数群体，他们活在罗马政治的之下。 Orang Kristen hari itu dianggap aneh karena nggak ngikuti cara-cara Romawi. 当时的基督徒被视为异类，因为他们没有按照罗马人的规定。 Mereka seringkali difitnah bahkan diancam oleh pedang. 他们经常被毁谤，甚至被刀威胁， Karena mereka tidak mengikuti sistem penyembahan kepada kaisar. 因为他们不顺从崇拜凯撒的系统。 Mereka tidak menyesuaikan diri dengan moral umum penduduk non-Kristen hari itu. 他们也不随从当时的社会的道德标准。 Saat itu masyarakat sudah terbiasa menghalalkan segala cara. 当时的社会已经习惯了不择手段， Mereka pun terbiasa memuaskan hawa nafsu mereka dengan segala cara. 他们已经习惯了不择手段的去放纵情欲， Dan orang Kristen ada di sana Bapak Ibu. 而基督徒就是活在这样的环境当中。 Dan dalam keadaan tertekan itu, Petrus tidak berkata balas mereka. 在这样的压力当中，彼得没有说报复他们， Petrus tidak berkata rebut kekuasaan mereka. 也没有说要夺取他们的权利， Petrus tidak berkata atur strategi politik. 也没有说要制定什么政治的策略。 Namun Petrus berkata, 但是彼得说 sebagai pendatang dan perantau, 你们是客里，是寄居的， jauhilah keinginan daging, 要境界肉体的私意， miliki cara hidup yang baik, 要有美好的品德， supaya mereka melihat dan memuliakan Allah. 好让他们看到你的好行为，可以荣耀上帝。 Itulah kehidupan orang Kristen mula-mula. 这就是初代教会信徒的生活。 Ancaman mereka lebih berbahaya dari ancaman kita hari ini. 他们当时所受到的威胁比我们的更严重。 Hari ini kita masih bisa bebas beribadah, mereka tidak. 今天我们可以自由的来敬拜上帝，当时他们是不能的。 Hari ini kita masih bisa menolak apa yang mereka paksakan kepada kita, mereka nggak bisa. 今天我们还可以拒绝任何的诱惑，当时他们是无法拒绝的。 Hari itu menolak untuk menjadi sama itu berarti ancaman nyawa melayang. 当时如果他们拒绝的话，他们的生命就受到了威胁。 Hari ini kita sangat luar biasa bebas. 今天我们是何等的自由， Namun ternyata iblis tidak tinggal diam Bapak Ibu.
但是魔鬼没有坐以待毙， Iblis bekerja dengan cara yang senyap dan yang nggak terlihat. 魔鬼静悄悄的工作了， Yaitu apa? 就是透过什么呢？ Ia bekerja dengan godaan cinta uang. 就是透过爱金钱的诱惑。 Firman Tuhan sudah berkata kepada kita bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. 圣经已经告诉我们，一切邪恶的根源就是爱金钱。 Akar dari segala kompromi yang membuat hidup kita abu-abu di dunia ini adalah cinta akan uang. 一切妥协还有灰色地带的根源就是爱金钱。 Akar dari persoalan seorang istri yang tidak lagi menghormati suaminya hari ini adalah cinta akan uang. 一个妻子不再尊敬她的老公的原因就是爱金钱。 Akar dari suami yang hari ini tidak lagi mencintai dan setia kepada istrinya adalah cinta akan uang. 一个老公不再爱他的妻子的根源就是爱金钱。 Akar yang meributkan keluarga, anak dan orang tua bisa salah paham, konflik tidak pernah selesai adalah karena cinta akan uang. 使父母亲、孩子之间发生争执的根源就是爱金钱。 Bahkan tidak usah jauh-jauh di perusahaan, tidak usah jauh-jauh di masyarakat, bahkan di dalam gereja, saudara seiman bisa ribut karena masalah uang. 不用到公司或者是社会，连在教会里面，我们弟兄姐妹可以争吵、发生争执，也因为是金钱。 Pertanyaannya bagaimana mungkin dan bagaimana bisa orang Kristen bersinar terang kalau hidupnya sama dengan dunia ini? 问题是，如果我们身为信徒，活得像世人一样，我们怎么样要发光呢？ Bagaimana pekerjaan dan usaha kita yang setiap hari bersentuhan dengan uang itu bisa menjadi terang bagi masyarakat kalau kita hidup sama dengan mereka? 我们的工作和事业在社会中怎么样发光呢？如果我们的生活方式和世界一样。 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 12 adalah pertengahan antara Petrus mengajarkan tentang identitas dan Petrus mengajarkan tentang sikap orang Kristen. 在彼得前书2章11到12节，彼得教导我们关于我们身为信徒的身份，还有生活的方式。 Sebelum ayat 11 dan 12, Petrus mengajarkan tentang siapa sebenarnya orang Kristen itu. 在这个之前，彼得教导我们基督徒身份是谁，到底是谁？ Setelah ayat 12, Petrus mengajarkan apa sikap orang Kristen itu. Bagaimana sikap orang Kristen? 而12节之后呢，彼得教导我们身为信徒，我们的态度行为要如何？ Bagaimana tindakan dan hidup orang Kristen baik sebagai pengusaha, sebagai profesional, sebagai karyawan di dalam kehidupannya setiap hari. 我们身为信徒，在生活里面成为一个专业人士、做生意的人或者员工，要如何呢？ Yang pertama Bapak Ibu Saudara, 第一， Petrus mengajarkan kita bahwa kita bukan dari dunia ini. 彼得教导我们不属于这个世界。 Ayat 11a Petrus berkata, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. 11节 A， 彼得说：“我劝你们要做客旅、做寄居的。” Ini berbicara tentang identitas. 这说关于我们的身份。 Petrus mengajarkan identitasmu bukan dari dunia ini. 彼得教导我们的身份不来自于这个世界。 Hidupmu telah ditarik dari kegelapan, berjalan menuju terang yang ajaib. 我们的生命已经从黑暗被救出来，进入了光明。 Kamu adalah bangsa yang terpilih, 你是被选的子民， imamat yang rajani, 是一个尊贵的子民， yang berjalan di dalam terangnya 活在他的光当中， untuk memberitakan kasih karunia Allah. 为了宣扬上帝的爱。 Bapak Ibu Saudara, Petrus tidak memulai dengan jangan ini, jangan itu, enggak. 彼得没有以不要做这个、不要做那个开始， Tapi Petrus mulai dengan identitas kita. 他以我们的身份开始。 Pertanyaannya Bapak Ibu, 问题是， kenapa kita merayakan tahun baru Imlek? Ayo. 那为什么我们要庆祝我们的华人新年呢？ Kenapa kita merayakan tahun baru Imlek? 为什么我们庆祝华人新年呢？ Itu bicara identitas. 这就是身份。 Identitas kita sebagai orang Tionghoa yang merayakan tahun baru Imlek.
我们身份是华人，那么我们就庆祝华人新年。 Nggak ada yang maksa kita merayakan tahun baru Imlek. 没有人逼我们庆祝华人新年。 Bahkan ketika perayaan tahun baru Imlek itu belum menjadi perayaan nasional Indonesia, kita tetap merayakannya. 甚至这个季节还没有变成国际的季节，我们也仍然庆祝。 Mungkin di Medan tidak terlalu merasakan perbedaannya, 可能在棉兰没有感觉到什么分别， tapi di Pulau Jawa sangat merasakan. 但是在爪哇地是很感觉到的。 Perayaan Imlek di zaman dulu itu nggak bisa terbuka, 我们不能公开的庆祝我们的农历新年， dirayakan secara private saja. 是静悄悄的。 Artinya meskipun sempat dilarang, tapi orang tetap merayakannya karena itu identitasnya. 虽然我们被禁止去庆祝我们的华人新年，我们仍然庆祝华人新年，因为这是我们的身份。 Bahkan jemaat kami anak-anak muda di Jakarta Bapak Ibu, 甚至我们在雅加达的青年， yang orang tuanya tinggal di Kalimantan, 他的父母亲住在加里曼丹， mereka rela mencari uang untuk membeli tiket pesawat bisa pulang untuk Sacat Mei bersama-sama keluarga orang tuanya di rumah. 他们愿意努力的去找钱，为了除夕可以回到家乡和家人们一起团圆。 Mereka rela cicil pembelian tiket PP Jakarta Kalimantan demi kumpul perayaan Imlek bersama orang tua. 他们可以积攒很多的金钱，是为了可以回到家乡见他们的父母亲。 Itu identitas Bapak Ibu. 这就是因为他们的身份。 Mengapa kita orang Medan ngomongnya bahasa Hokkien setiap hari? 为什么我们棉兰人每天说福建话呢？ Wisma, 为什么？ identitas. 因为是我们的身份。 Oh, orang Medan tuh ngomongnya pakai bahasa Hokkien. 棉兰人一定用福建话沟通。 Kan lucu kita ngomong pakai bahasa Jawa, bener? 如果我们用爪哇话语来沟通，就很奇怪了。 Itu identitas Bapak Ibu Saudara. 因为这是我们的身份。 Sehingga ada orang yang bilang begini, 有人说， kalau orang Tionghoa nggak bisa bahasa Mandarin, identitasnya dipertanyakan. 如果华人不能说中文，那么他的身份是值得被质疑的。 Atau kalau orang Medan nggak bisa ngomong pakai bahasa Hokkien, itu dipertanyakan orang Medan bukan, kan begitu? 或者是在棉兰的华人不能说福建话，可能有人问：这真的是棉兰人吗？ Sehingga kalau ada orang Kristen yang tidak pernah merasa berdosa ketika hidup sama dengan dunia ini, dipertanyakan Kristen atau bukan. 所以，如果有基督徒，他们活在罪当中，也可以活得很安逸，那么我们就要问他：他们是真的基督徒吗？ Seorang Kristen yang diminta sama bosnya tadi untuk bikin surat palsu, surat yang kedua itu bukan sekedar berbicara tentang surat semata-mata. 一个基督徒被老板要求要做一个假报告，这说的不只是关于那份假报告， Bukan cuma soal laporan keuangan semata-mata, 不只是因为那份财务报告， tapi itu soal identitas Bapak Ibu. 但是那是关乎于他们的身份， Soal identitas. 关于身份。 Maka penting Rasul Petrus mengingatkan kita, sadarlah siapa kita. 所以使徒彼得告诉我们，我们要晓得我们是谁。 Rumusnya sederhana. 他的公式很简单， Aku orang Medan, 我是棉兰人， maka aku ngomong bahasa Hokkien. 那么我就说福建话； Aku orang Tionghoa, 我是华人， maka aku merayakan tahun baru Imlek. 那么我就庆祝华人新年。 Rumusnya sama. Aku orang Kristen, 一样的公式，我是基督 aku 徒， anak Tuhan. 我是上帝的孩子。 Maka kita patut mempertanyakan diri kita, 那么我们应该问自己， apa yang harus kulakukan 我们必须怎么样做呢？ agar identitasku sebagai orang Kristen 好让我们身为基督徒的身份 tidak hilang. 不消失， You know? 明白吗？ Identitas kita sebagai orang tua nggak hilang. Orang Tionghoa nggak hilang ketika kita merayakan Konyen atau tahun baru Imlek, betul nggak? 我们身为父母亲或华人的身份不会消失，因为我们庆祝了华人新年， Itu mengalir. 那是流露出来的。 Bisa nggak orang Kristen mengalir? 我们基督徒可以流露吗？ Ketika kompromi, aduh,
Aku telah berdosa, Tuhan ampuni aku kompromi. 可能当我们妥协的时候，我们很有罪恶感，然后向上帝说：“饶恕我吧，我妥协了。” Saya sadar identitas saya sebagai seorang hamba Tuhan. 我晓得我的身份是一个上帝的仆人， Maka semua pelayanan yang saya lakukan kepada jemaat saya, 所以我对会友做的任何服侍， menguburkan jemaat orang sederhana maupun orang kaya, menguburkan jemaat orang sederhana maupun orang kaya, 安葬我的会友，无论他们是贫穷的还是富有的， mendoakan rumah baru orang sederhana maupun rumah orang kaya, 为富有或者贫穷的家祷告， mendoakan usaha orang sederhana maupun usaha orang yang kaya, 为那些贫穷或者富有人的生意祷告， mendoakan ulang tahun jemaat yang sederhana maupun jemaat yang kaya. 为那些贫穷或富有的会友庆祝生日，为他们祷告。 Saya bilang, saya tidak menerima uangmu. 我对他们说，我不会接受你任何的金钱， Saya gembalamu. 我是你的牧者， Ini identitas Bapak Ibu. 这就是身份， Ini identitas. 这就是我们的身份。 Saya bukan orang bayaranmu. 我不是可以被你付费的， Jangan nilai saya dengan uangmu. 不要用你的金钱来衡量我。 Jadi Bapak Ibu Saudara, 亲爱的弟兄姐妹， berapa hari lalu saya baru mendoakan rumah baru jemaat. 几天前呢， di Jakarta 我为我的会友在雅加达为他们的新屋者祷告。 Karena jemaat ini belum terlalu lama, jadi belum tahu dan belum terlalu mengenal siapa gembalanya. 因为这是一个新会友，所以他们还不那么的认识他们的牧师。 Habis saya mendoakan, dia mengeluarkan amplop Bapak Ibu Saudara. 当我祷告之后，他就拿出来一个爱心的信封。 Dan biasanya ketika orang itu kasih, saya pegang dulu amplopnya. 当有人给信封的时候，我平常先摸一下， Untuk cek tebal atau tipis. 要看看是厚的还是薄的。 Tapi bukan kalau tebal diambil, tipis dibalikin. Bukan begitu maksudnya Bapak Ibu. 但是不是看是薄，然后我就把它还给他，不是这样的。 Saya pegang simbol menerima dan untuk mengembalikannya. Itu pertama. Simbol menerima dan mengembalikannya. 我接受，我是代表我接受了，然后我把它还给他。 Yang kedua kalau tebal Bapak Ibu, 第二就是是否哦够厚， jemaat ini mengasihi hamba Tuhan ya. 如果很厚，就代表他很爱上帝的仆人。 Jemaat ini mengasihi Tuhan ya. 这个会友很爱上帝， Saya balikan. 我就把它还给他。 Oh yang kemarin karena belum kenal dia bilang, Bapak nggak apa-apa, musuh ambil, musuh terimalah ucapan terima kasih kami. 因为那个会友还没有那么认识我，他就说：“你收下吧，收下吧，这是我们一个心意。” Saya balik nanya, Anda jemaat saya atau bukan? 我就回问他：“你是我的会友吗？ Kalau bukan jemaat saya terima. Kalau jemaat saya nggak bisa terima. 如果你是会友，我就不能接受；如果你不是我的会友，我就接受。” Tiba-tiba saya tantang dia mau jadi jemaat atau kagak. 我就突然之间挑战他：“你要成为我的会友吗 Jemaat Musa, 我是你的会友。 saya wajib dan bertanggung jawab melayani Anda. 我就说：“我有责任服侍你。 Kalau mau ngasih, kasih ke gereja aja. 如果你要给的话，就奉献给教会吧。” Dan Bapak Ibu Saudara, jemaat-jemaat yang mengetahui hal itu, 而知道这件事的会友， mereka semakin respect Bapak Ibu Saudara. 他们会越来越尊敬我们， Terutama kepada Tuhan. 尤其是对上帝。 Ketika saya memakamkan jemaat, 当我安葬会友的时候， ada yang jemaat itu punya keluarga belum percaya, pengen dilayani oleh gereja kami. 有些会友呢，虽然还没有信主，但是想要被我们的教会服侍， Saya layani Bapak Ibu. 我仍然会服侍他们， Karena dia belum percaya, setelah selesai dia memberikan amplop Bapak Ibu Saudara. 因为他还没有信主，安葬之后，他给了我一个信封。 Waktu saya pegang tebal amplopnya. 当我摸到的时候，我觉得很厚。 Oh maaf, saya tidak menerima ini ya, saya balikin. 我说对不起，我不能收下，我把它还给他。 Karena ini yang belum percaya berkata, pokoknya apa yang sudah kami keluarkan dari kantong kami nggak bisa terima lagi. Kami nggak mau tahu apapun itu diperbuat, terima saja.
因为这个人还没有信主，他说牧师无论发生什么事，已经从我们口袋出去的钱，我们不能再收回了。 Saya panggil saksi pengurus gereja, ini kita terima, kita serahkan ke gereja, oke? 我把教会的干事叫来作为见证人，然后把钱收下， Diserahkan ke gereja, 把钱交给教会， bendahara hitung 然后财政数算4 juta rupiah. 有400万。 Wah, gereja lihat, wah ini orang belum percaya kok kasih 4 juta, maksudnya apa ini? 教会看这个未信主的人为什么给我们400万，有什么含义啊？ Pas banget ada di gereja orang yang sederhana yang sedang sakit kanker, Bapak Ibu. 那么巧，在教会有一个会友，没有什么经济能力的会友，他患上了癌症， Sedang sekarat juga dan keluarga membutuhkan bantuan. 他已经病得很严重，需要帮助。 Gereja menambahkan uang dan termasuk memberikan 4 juta ini untuk beliau. 因为教会收到了这个400万，就把这个400万给了他。 Namun beberapa waktu kemudian orang itu meninggal. 不久之后，这个人离世了。 Tiba-tiba ada suara yang aneh. 突然间有很奇怪的留言， Wah, yang meninggal ini kena sial. 那个死去的人真的倒霉了， Karena dapat sitiau dari orang yang meninggal katanya. 因为从死人领受了400万， Saya bilang, itu tahayul ya. 那只是迷信， Memang udah waktunya dia meninggal, ya meninggal. 可能是因为他到时间死了就死了吧。 Apa artinya dari cerita ini Bapak Ibu? 这个故事有什么含义呢？ Orang yang sadar akan identitasnya 一个晓得自己身份的人， akan berani bertindak tidak kompromi. Itu intinya. 会敢于不妥协， Bukan sekadar ikut-ikutan. 不是要跟随潮流， Bukan untuk supaya kelihatan baik, bukan. 不是为了人看我们是好的， Tapi tindakan untuk tidak kompromi didasari karena dia sadar identitasnya sebagai anak Tuhan. 我们不妥协，因为我们晓得我们的身份是上帝的孩子， Ini penting. 这是很重要的事。 Sekali lagi, ini penting. 我再重复，这是很重要 Tidak 的 ada 事。 aturan anggaran dasar rumah tangga di gereja saya yang mengatakan hamba Tuhan tidak boleh menerima pemberian ucapan terima kasih dari jemaat. Nggak ada larangan itu. 在我的教会其实没有规定说牧师不能接受会友给予金钱， Artinya kalau saya terima pun ya tidak salah, tidak disalahkan. 意思说如果我接受，其实也不能成为问题。 Kalau saya terima pun tidak melanggar. 如果我接受了这个钱，我也没有犯任何的规定。 Tapi saya ingin memastikan diri saya sebagai hamba Allah hidup dalam pemeliharaan Tuhan. 但是我要确认我是上帝的仆人，活在上帝的荣耀里。 Amin, Bapak Ibu Saudara. 阿门。 Ketika kita menyadari identitas kita, maka saya percaya kita mulai masuk dalam poin yang kedua. Yaitu apa? 我们已经知道了我们的身份，我们来看第二个真理，就是 Petrus mengatakan bahwa hati kita adalah medan pertempuran. 彼得告诉我们，我们的内心就是战场。 Ini berbicara tentang transformasi, perubahan sikap hati. 这说关于我们内心的转化。 Ayat 11b berkata, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. 11节说要境界肉体的失意，这是一个以灵魂征战的。 Hanya orang yang menyadari identitasnya sebagai orang percaya yang bisa bergumul ketika ada godaan-godaan yang datang. Serius. 如果这一个人晓得自己的身份，他才能面对诱惑的时候，心里感到挣扎。 Orang yang tidak menyadari siapa dirinya, identitas Kristianinya, dia akan merasa nyaman-nyaman saja meskipun dia berdosa asalkan menerima banyak keuntungan. 一个人如果不晓得自己的身份，所以当他面对诱惑的时候，他仍然能觉得很安逸。只要有利于他。 Petrus ingin mengingatkan kita bahwa masalah terbesar manusia bukan tekanan dari luar. 彼得提醒我们，人最大的问题不是外在的压力， Masalah terbesar adalah kompromi di bagian dalam hati kita. 而是我们内心的妥协。 Tidak ada orang yang jatuh dalam satu malam, Bapak Ibu. 没有人会在一夜之间堕落， Semua dimulai dari ambisi kecil, 一切都是从小小的野心开始， dimulai dari pembenaran kecil-kecilan.
从小小的合理化， dan kompromi kecil-kecilan. 小小的妥协。 Bukankah sebuah kapal raksasa bisa menahan badai yang besar? 一艘很大的船可以挡住狂风大雨， Akan tetapi ia tenggelam bukan karena badai di luar, 但是它沉没不是因为外在的风暴， melainkan karena ada kebocoran kecil yang tidak pernah disadari dan tidak pernah diperbaiki. 而是因为那还没有察觉到，并且还没有修补的小小的裂缝。 Keinginan daging itu tidak selalu terlihat jahat, Bapak Ibu. 我们肉体的私欲不总是看起来那么的邪恶， Kadang hanya terlihat seperti ini ya, saya cuma ingin sukses. 可能它看起来只是说，我只是想要成功， Saya cuma ingin aman. 我只是想要安全， Saya cuma ingin dihargai. 我只是想要得到尊重。 Bahkan ada yang pakai alasan yang lebih bagus, saya ingin mendukung pelayanan. 可能有更好的借口，我只是想要支持服侍， Maka saya terima pekerjaan yang meskipun melanggar kebenaran dan kekudusan Allah. 那么我接受了那个违背上帝圣洁的工作。 Bapak Ibu Saudara, jika motivasi kita menggantikan Kristus, 当我们的动机取代了基督， maka hari itu batin kita mulai dicemari dan terkikis. 那么我们的内心就开始被玷污、被侵入了。 Bapak Ibu Saudara, saya ingin beritahukan kepada kita semua 亲爱的弟兄姐妹，我要告诉大家， bahwa terang itu lahir dari peperangan tersembunyi dalam batin kita. 光是诞生于我们内心隐秘的战争， Pergumulan lakukan atau tidak, terima atau tidak. 就是那些我们要做还是不要做，要接受还是不要接受的那些挣扎。 Namun saya terlalu percaya bahwa ketika kita rindu hidup menyenangkan hati Kristus, 但是我深信，当我们活着渴慕上帝的时候， maka sikap hati kita akan berubah dan mengalir ke dalam tindakan keseharian kita. 那么我们的心态就会改变，并且从我们的生命流露出。 Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, 最后第三个， setelah kita tahu siapa kita, 当我们知道了我们的身份， setelah kita mulai tahu cara mempertimbangkan untuk menyenangkan hati Tuhan, 当我们已经晓得如何取悦上帝的心， maka yang ketiga, pekerjaan kita adalah mimbar kesaksian kita. 那么第三，我们要学习我们的工作就是我们见证的讲台。 Ini berbicara tentang misi. 这说关于宣教。 Ayat 12, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. 第12节记载，叫他们看见你们的好行为，便归荣耀给上帝。 Bapak Ibu Saudara, ini sebagai sebuah kesaksian saya ya. 亲爱的弟兄姐妹，这是我的见证。 Karena sikap saya di dalam melayani ini tidak menerima ucapan terima kasih untuk jemaat, Bapak Ibu Saudara. 因为我的侍奉态度是我不接受会有的任何爱心奉献。 Dan ada jemaat-jemaat yang suka membawa keluarganya yang belum percaya dilayani oleh gereja kami ketika meninggal dunia maksudnya. 而我的会友有很多带那些还没有信主的人，当他 Muncullah 们离世的时候，带到我们的教会被服侍， Muncullah cerita begini, 就有这样的故事。 oh kalau dilayani oleh bosong itu satiaulak, sitiaulak, ya laktiaulak, begitu ya. Ada 66 jutanya di belakangnya gitu loh, mesti bayar. 如果我们要在那个某某的地方做安葬礼拜，我们必须要付360万、460万、660万等等，总之是6的。 Kalau paketnya makin lengkap makin mahal. 如果更庞大就越贵。 Tapi kalau di GKJ Sin City sama One PN Musi itu gratis, nggak bayar. 如果你们在西森 CD 教会和别的牧师，你们知道吗？是免费的，不用付钱的。 Orang datang ke gereja Bapak Ibu Saudara. 那么就有很多人来到我们的教会， Karena orang melihat ada kemurnian cinta kasih di dalam melayani jiwa-jiwa. 因为人们看到服侍人那种爱的纯真， Nama Kristus dimuliakan Bapak Ibu. 耶稣的名被高举。 Awalnya mereka datang untuk mendapatkan pelayanan free. 一开始他们来是为了要接受那些免费的服 Tetapi 侍， pelayanan bintang 5 Bapak Ibu Saudara. 但是那些5星级的服侍， Gratis tapi bintang 5.
免费但是5星的。 Hamba-hamba Tuhan melayani yang terbaik. 上帝的仆人以最好的方式服侍他们。 Awalnya mereka datang untuk kebutuhan itu. 一开始他们来是为了这些事， Tapi pada akhirnya mereka mengalami Kristus di dalam pelayanan itu, Bapak Ibu. 最后他们在这些服侍中感受到了基督， Injil diberitakan karena ada kasih Allah yang nyata. 因为有上帝真实的爱，福音被广传了。 Injil dinyatakan karena ada terang Allah yang bersinar terang. 福音被广传，因为上帝发光，上帝的爱发光。 Orang Kristen jangan kalah dengan saudara-saudara kita di sana. 基督徒不要输给其他宗教。 Mereka berkata, biarkanlah orang Kristen berteriak tentang kasih, berteriak tentang terang itu. 他们说，任由基督徒呼喊关于光和爱吧， Namun kami yang mempraktekannya. 是我们实践出来的。 Anda tahu maksud saya? 你知道我说的是谁？ Huruf depan ada se, depan， belakang 它 ada 前面 ci, 的字是是 belakangnya ada ci, belakang，它的后面是。 seci maksudnya. Mereka hebat sekali Bapak Ibu ya. 他们做了很多的善事。 Kita katanya orang Kristennya teori menjadi terang. Teori. 我们基督徒有很多理论说要成为光， Kamu adalah terang dunia. 我是世界的光， Hiduplah dalam kasih Allah. 要活在上帝的爱中， Biar orang Kristen yang berteriak. 让基督徒去宣扬吧， Kami yang mempraktekkan. 我们去实践出来。 Bapak Ibu Saudara. 亲爱的弟兄姐妹， Sudah saatnya kita memahami identitas kita. 到时候我们应该明白我们的身份了， Hidup seturut identitas kita, amin. 这就是我们的身份。 Karena akan banyak orang yang melihat terang Kristus dalam hidup kita. 好让许多人可以透过我们的生命看到基督的光。 Henry Miller bilang, dunia ini nggak diubah dengan teori. Henry Miller 说，这个世界无法被理论改变， Dunia ini diubah dengan terang yang didahului dengan teladan hidup orang percaya. Teladan hidup orang percaya. 这个世界只能透过信徒光明的生活榜样而改变。 Bayangkan suatu hari kita berdiri di hadapan Tuhan. 想象一下，有一天我们站在上帝的面前， Dan seorang berkata begini, 有人可能说， saya dulu memfitnah dia. 我以前诽谤了他， Tapi saya melihat cara dia bekerja. 但是我看到了他工作的方式。 Dulu saya meragukan dia. 以前我质疑他， Tapi saya melihat kesabaran dan kejujurannya. 但是我看到了他的耐心和诚心。 Dan itulah yang membuat saya mencari Tuhan Yesus. 这就是为什么我寻找 Bapak 耶 Ibu 稣。 Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， perbuatan kecil hari ini bisa memiliki gema yang bersifat kekal. 今天小小的行为可能会产生永恒的回响。 Itulah yang Petrus maksud dengan kata pada hari ia melawat mereka. 这就是彼得所说的所谓在监察的日子。 Pada hari Tuhan melawat orang-orang yang belum percaya itu. 当上帝监察的日子到来的时候， Mereka akan mengingat Kristus yang pernah kita hadirkan dalam kehidupan mereka. 他们会记得我们展现在他们的生命的基督。 Hidup Anda hari ini bisa menjadi bagian keselamatan seseorang yang akan binasa. 你们的生活可能成为某个人得救的一部分。 Bapak Ibu Saudara, 亲爱的弟兄姐妹， kiranya kita hidup di dalam terang itu. 但愿我们活在光里， Dan terang kita tidak bersinar di gereja saja, 而我们的光不只是发在教会当中， tapi bersinar di tempat yang paling gelap, yaitu di dunia ini. 而发在最黑暗的地方，就是这个世界， Di tempat pekerjaan usahamu. 在我们的办公室。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapak, kami bersyukur Tuhan kalau Rasul Petrus mengingatkan kami tentang kasih Kristus dan terang Kristus yang telah menerangi hati kami. Biarlah itu kiranya menerangi hati kami, menerangi hidup kami, sehingga kami menyadari siapa kami, identitas kami sebagai orang percaya. Sebagaimana identitas kami sebagai orang Tionghoa, sebagai orang Medan. Kami merayakan tahun baru Imlek mengalir begitu rupa. Kami berbicara bahasa Hokkien, bahkan berbicara bahasa Mandarin. Bukan karena pemaksaan, tetapi memang itulah identitas yang mengalir bagaikan darah yang melewati pembuluh darah kami. Dan biarlah itu kiranya serupa dengan identitas kami sebagai orang Kristen. Tidak perlu dipaksa-paksa untuk menjadi terang. Kami mau belajar menggumuli
setiap tantangan, godaan untuk berkompromi dengan dunia ini. Karena kami sadar identitas kami, siapakah kami sebenarnya. Dan dengan itu ya Bapa, kami mulai bisa mempertimbangkan mana yang menyenangkan hati Kristus, mana yang karena cinta uang, mana yang karena cinta Tuhan. Dan pada akhirnya setiap tindakan kami, perkataan kami, perbuatan kami dilihat oleh orang menjadi misi, menjadi Injil, menjadi terang Kristus yang menerangi hati mereka yang gelap. Dan mereka mau berjumpa dengan Kristus karena melihat Kristus yang hadir dalam hidup mereka melalui kehidupan kami setiap hari. Baik kami sebagai bos, sebagai pemilik perusahaan, sebagai atasan, sebagai karyawan, sebagai bawahan, sebagai profesional, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang usahawan, sebagai seorang pejabat pemerintah, apapun itu Tuhan, kiranya kami mau sadar bahwa kami harus menjadi terang. Bukan karena kami copy paste, bukan karena kami moralitas mempertontonkan moral kami, tapi itu datang dari identitas dan kesadaran diri. Kami adalah anak Tuhan, kami orang yang telah diselamatkan, kami orang yang telah dimerdekakan, dan kami telah memiliki surga. Dan inilah yang harus kami buat sebagai sesuatu yang wajar, normal, yaitu kami tidak kompromi dengan dunia ini. Tuhan topang jemaatmu di tempat ini. Demi Kristus Yesus Tuhan hamba berdoa. Amin.